lagi. Okay. InsyaAllah pada minggu hadapan anda semua akan menjawab soalan ujian akhir anda, yang mana saya berjaya mencari cara apps untuk buat kertas soalan akhir anda memang mirip format kertas akhir. Kalau anda pergi dewan kan, kalau kita boleh datang dewan, macam format itulah saya buat. Alhamdulillah sudah jumpa cara. Dan juga soalan memang cover bahagian-bahagian dia pun semua bahagian-bahagian yang memang dalam soalan final exam. Okey, jadi anda akan duduki kertas ujian akhir anda pada waktu kuliah minggu hadapan, iaitu pada hari Isnin pukul 2 hingga pukul 3 dan pada hari hari Khamis pada pukul 10 sampai pukul 11. 1 jam yang pertama anda akan menjawab soalan objektif sebanyak 10 soalan dan satu daripada 2 soalan subjektif. Subjektif ni lebih kepada struktur lah. Struktur ni tak banyak markah dia ialah 5 markah kalau tak salah saya. No, 10 markah. Ya. Okey. Ataupun dua soalan. Saya kena tengok balik lah. Tak apa, nanti saya maklumkan balik. Sebenarnya soalan dah siap. Soalan untuk awak semua dah siap. Cuma tunggu masa je untuk saya kongsi link. Ia masih perlu dijawab di online. Okey. Ceritanya ialah soalannya nanti adalah soalan aplikasi. Aplikasi bukan soalan teori secara langsung. Maksudnya mungkin saya tak tanya secara langsung apakah fungsi penulisan teks ucapan. Saya tak akan tanya macam tu. Saya bagi situasi kepada anda, contohnya situasi YB Abu telah dipanggil untuk merasmikan sebuah program, iaitu program bla 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 bla. Di dalam teks ucapannya beliau terlupa untuk memberikan salutasi kepada jemputan kehormat. Jadi apakah tindakan terbaik yang dilakukannya ketika memberikan laporan? Itu contoh. Jadi awak memikirkan situasi, awak tengok jawapan A, B, C, D tu. Jadi anda dipandu oleh jawapan. Tengok jawapan betul-betul, baca 2-3 kali situasi yang diberikan. Sebab soalan situasi tak sama dengan soalan berbentuk fakta. Soalan fakta dia direct, soalan dengan jawapan adalah langsung. Tetapi soalan situasi anda kena fikir 2-3 kali, pasti ada satu jawapan yang betul. Okey. Itu yang susah sikit tu. Sebab bila soalan situasi kalau saya bagi subjektif, senang untuk kita buat berdasarkan pandangan kita. Tapi sekarang bila situasi diberikan dengan soalan objektif, yang menjadi masalah ialah betul bagi kita rasa A betul dah tapi sebenarnya jawapan dia C. Tu yang kena fikir 2-3 kali lapis tu untuk soalan situasi. Awak peringkat diploma ni lain sikit berbanding budak sijil, dia soalan langsung lah. Anda lebih kepada soalan situasi. Dan bahagian B anda kena jawab soalan struktur. Soalan struktur ni kena tengok markah. Definitely anda kena tengok markah. Anda tak boleh lari daripada melihat kepada markah yang diberikan. Jika markah yang diberikan adalah 5 markah, maka anda kena faham bahawa 5 markah ni dia tak panjang. Dan juga soalan struktur juga bukan soalan yang panjang. Okey, soalan struktur dia ada pengenalan, ada isi sekurang-kurangnya 3 dan juga ada penutup untuk struktur. Kalau dia kata senaraikan maksudnya kena senaraikan 1 sampai 10 sampai 5 dan sebagainya. Itu maksud senaraikan. Nombor 1 apa, nombor 2 apa, nombor 3 apa. Itu maksud senaraikan. Kalau dia kata huraikan awak tak boleh senaraikan. Awak dah senaraikan nombor 1, contohnya nombor 1 bahasa rasmi. Awak kena huraikan apa maksud bahasa rasmi. Itu pemaksud perhuraian. Kalau dia kata jelaskan, dia kena tambah satu lagi. Kalau jelaskan kena ada isi, kena ada huraian, kena ada contoh. Itu kalau maksud jelaskan. Jadi bila anda membaca soalan, pastikan soalan itu anda baca betul-betul apa istilah yang dia gunakan. Kalau istilah dia sekadar definisi, berikan definisi surat rasmi. Bagi definisi je lah, tak payah hurai apa-apa, tak payah bagi contoh. Dia sekadar nak tahu definisi. Tengok markah dia, 1 markah. Kalau 1 markah lagilah 1 ayat je. Kalau 2 markah mungkin dia mahu huraian. Kalau 3, 5 markah mungkin dia mahu contoh. Itu yang kita kena tengok markah tu. Kebanyakan pelajar mereka tak aware, mereka tak begitu mengambil berat terhadap markah. Mereka jawab je, menonong je jawabnya. Saya pun tak tahu apa sebab anda menonong jawab soalan. Menonong ni, istilah menonong ni macam lurus je kan. Jalan lurus je, langgar semua. Orang kata pintu tembok, pintu dinding semua dia langgar. Itu maksudnya menonong. Dia tak pandang kiri kanan.
Pelajar amat bermasalah kalau dia tak pandang markah. Sebab markah yang memandu dia untuk dia tulis panjang ke pendek. Anda peringkat diploma, bila peringkat ijazah, master, PhD nanti, lagilah. Kalau anda masuk kelas, anda kena jawab soalan berbentuk esei. Anda kena tengok markah tu. Sebab markah diperuntukkan berdasarkan skema pemarkahan. Skema pemarkahan beritahu pengenalan berapa markah, isi berapa markah, penutup berapa markah. Itu yang kita kena tengok markah. Jadi kalau markah tu 15, anda kira-kira sendirilah. Pengenalan mungkin 2 markah, isi mungkin 3 markah setiap isi. Ada 3 isi kan. Jadi penutup dan pengenalan mungkin 5 markah untuk 2 penutup dan juga pengenalan. Jadi ini mengatakan bahawa kita kena aware of the marks. Jangan buat markah tu sebagai hiasan yang bertempek di situ sahaja. Tak, dia bukan hiasan. Dia adalah satu guide ataupun panduan kepada pelajar untuk menjawab final exam. Okey, jadi cuba faham untuk soalan yang anda akan buat pada hari pertama tu. Untuk 1 jam yang seterusnya pula, iaitu pada hari Rabu, anda akan jawab satu bahagian soalan struktur. Ia sebenarnya sambungan. Sebab soalan struktur kalau ikutkan, anda akan jawab 2 soalan. Jadi soalan struktur satu lagi anda akan jawab pada hari Rabu, hari Khamis. Soalan yang lain pula, dan juga anda akan jawab soalan esei. Semua tu anda akan jawab dalam masa 1 jam. Yang tadi 1 jam untuk objektif dan struktur, satu lagi kena soalan struktur dan juga soalan esei. Soalan esei pun gitulah, tengok markah. Selalunya esei yang berbentuk, yang saya boleh cakap esei anda ni ialah esei penulisan bukan kreatif. Jadi tak perlu tulis sajak, tak perlu tulis cerpen. Masa anda itu memang diperuntukkan untuk menulis penulisan bukan kreatif. Kenapa kita bagi soalan penulisan bukan kreatif? Sebabnya penulisan bukan kreatif anda tak perlu fikir tentang dengan metaforanya, orang kata hyperbola, tak perlu. Soalan penulisan bukan kreatif, anda tahu tujuan nak menulis, anda tulis sahaja. Isi kena ringkas, padat dan jelas. Sebab tu soalan tu masuk exam. Kita tak bagi soalan kreatif sebab kalau soalan kreatif anda kena fikir jauh daripada imajinasi anda. Yang ini dia berpegang kepada fakta. Jadi anda tengok kalau soalan suruh tulis teks ucapan perasmi, teks ucapan perasmi perasmi untuk program program apa ya? Program berkhatan lah di masjid mana-mana. Jadi dah tahu tujuan. Saya perasmi untuk program khatan. Jadi apa isinya, anda cerita pasal apa yang berkaitan dengan khatan dari segi kesihatan, dari segi agama, dari segi budaya ke. Jadi itu yang kita tahu bahawa penulisan bukan kreatif ni atau penulisan rasmi ini sangat mudah dilakukan. Okey? Jadi di sini saya nak anda bersedia sajalah. Bersedia saja ni bukan sekadar baca nota ya. Nota saya boleh bagi. Tapi sebab anda situasi, anda kena tengok balik video-video yang saya dah kongsi link kepada anda dan juga video-video pembentangan kawan-kawan anda. Tengok balik dan cuba faham. Dan sebab soalan pun walaupun 2 jam tapi ia merangkumi berapa minggu kita belajar penulisan bukan kreatif, mula daripada minggu ke-8. Okey, penulisan bukan kreatif mula minggu ke-8 sampai minggu ke-13. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dalam 6 minggu anda belajar untuk menjawab soalan 2 jam. Kan zalim kan? Belajar lama-lama jawab soalan 2 jam ya kan? Okey, tak zalim pun, dah macam tu sistemnya. Cuma mereka yang boleh faham sefaham-fahamnya akan boleh jawab dengan baik. Okey. Kita akan bincang tentang penulisan memo pada hari ini. Saya akan share screen. Saya tak buka lagi sekejap. Saya buka dulu. Memo. Okey. Ini adalah penulisan memo. Kalau awak tengok, saya punya tema untuk memo ni sangat smart. Sebabnya saya nak beritahu awak, penulisan memo ni bukan dalam kalangan orang biasa untuk menulis memo. Ia sebuah pendokumentasian rasmi bagi sebuah organisasi. Okey, saya mengkategorikannya sebagai segak memo.
Segak memo ni maksudnya memo yang kita buat itu adalah segak dan juga penulisan memo ini amat kemas, teratur macam orang kerja di pejabat, segak-segak kan. Kan. Jadi macam itulah. Seperti mana anda tahu tentang penulisan surat rasmi yang begitu teratur, yang begitu mementingkan tentang banyak aspek di dalam penulisannya, begitu juga dengan penulisan memo. Cuma bezanya ada beberapa ciri memo yang agak berbeza dengan penulisan surat rasmi. Okey, sebelum tu saya nak beritahu bahawa rujukan saya untuk memo dan surat rasmi ini daripada sebuah buku panduan yang saya ambil daripada Institut Aminuddin Baki. Memang bagus surat rasmi baru ni pun saya memang rujuk kepada buku panduan tersebut. Saya akan kongsi kepada anda buku tu nanti dalam bentuk PDF dalam Google Classroom atau dalam grup, tengoklah yang mana saya sempat upload ya. Jadi mengikut buku panduan tersebut, saya nampak penjelasan yang diberikan agak jelas ya dalam buku tu. Jadi hari ini saya nak kongsi tentang apa yang saya dapat daripada buku yang saya baca tu. Okey, segak memo menghasilkan penulisan memo yang segak. Okay, kandungan kuliah kita hari ini kita akan pandang 4 perkara. Pertama, kita akan pandang definisi memo. Kedua, tujuan. Ketiga, ciri-ciri. Dan yang keempat, jenis-jenis memo. Okey, 4 saja kita fokus hari ini. Okey, definisi memo. Baik, untuk kalau keluar soalan struktur kan, tiba-tiba soalan kata, berikan definisi memo. 5 markah. Okey, awak tulis semua ni. Sebab bila dalam kuliah saya mengajar anda, saya memberikan definisi memo kepada 4 perkara ni, tapi sebenarnya ada 5 perkara. Okay. Yang perkara pertama, markah 1 lah kalau ada soalan. Markah pertama, memo ialah alat komunikasi bertulis dalam jabatan sendiri untuk berhubung secara rasmi. Alat komunikasi bertulis. Kita ada 2 ya, komunikasi, bahasa Inggeris lah pula. Okay. Komunikasi pertama ialah komunikasi lisan. Komunikasi yang kedua ialah komunikasi bukan lisan. Jadi komunikasi bertulis ini ialah komunikasi bukan lisan. Ia masih lagi dipanggil komunikasi kerana adanya balasan, adanya jawapan dan juga walaupun kadang-kadang ia tidak memerlukan balasan ataupun jawapan, ia masih transfer, ia masih menyalurkan maklumat. Sebab tu ia dianggap sebagai alat komunikasi. Komunikasi bukan lisan dan komunikasi lisan. Yang lisan tu ialah bercakap lah. Dia tak ada lain, bercakap itu ialah lisan. Kalau menggunakan gaya bahasa badan itu bukan lisan. Okay? Semua yang bercakap dengan lidah, ia adalah lisan. Ya. Jadi alat komunikasi bertulis ini, memo ini ialah yang kita tulis dalam jabatan sendiri untuk berhubung secara rasmi. Okey, dalam jabatan sendiri ni istilahnya dalam organisasi sendirilah. Sebab dalam organisasi kita ni, contohnya macam anda lah satu masa nanti bekerja di mana-mana, mungkin bekerja di majlis agama ke atau bekerja di sekolah ke kan, untuk anda berhubung secara rasmi dengan pihak pegawai di jabatan lain atau di unit lain ke, seeloknya menghantar memo kepada mereka. Sebab dengan cara memo ni, pendokumentasian dapat dibuat. Apa istilah pendokumentasian? Okey, saya guna istilahnya di sini tadi Okey. Ni sebuah pendokumentasian rasmi. Jadi maksud pendokumentasian ini di sini bahawa bila kita berhubung secara rasmi, berlakunya proses pendokumentasian, kita menulis di atas kertas. Kertas itu pula ada rujukannya, nombor rujukan, tarikhnya, tajuknya atau mungkin ada SK kita salinan kepada sesiapa. Jadi benda tu akan direkodkan dan membantu kita pada masa akan datang. Saya memang seorang yang suka berkomunikasi melalui penulisan. Sebab bagi saya penulisan ini kita simpan. Kita ada jadikan dia sebagai bukti dan rekod kita. Tapi kalau sekadar berkomunikasi, kata Elio je kan, Melio, komunikasi lisan je kan. Most of the time, kalau berlaku isu yang mengatakan saya kata gini-gini, kalau tak ada video, kalau tak ada rakaman audio, masuk mahkamah, tak layan. Okay? Dia lah, dia janji dengan saya gini-gini. Okey, apa buktinya? Dia janji, dia cakap kat saya. Okey, siapa saksi? Tak ada saksi, saya dan dia saja. Dah tak ada saksi, awak dan dia saja, berapa persen je saya boleh percaya. Jadi, kadang-kadang cakap Elio ni tak lepas. So, kita kena gunakan pendokumentasian.
Dokumentasi, kalau awak ada bukti, awak hantar ke mahkamah pun mahkamah pandang. Kenapa saya cakap pasal mahkamah? Sebab saya nak beritahu awak satu masa nanti awak masuk organisasi, galakkan diri anda untuk menulis, mendokumentasi sesuatu dalam pekerjaan anda. Buat buku log. Buat penulisan anda. Tak ada buku log, buat journal. Kalau tidak ada journal, buat diary. So at least ada bukti bertulis anda. Nak lebih rasmi, buatlah kata buku log. Buku log ni dia rasmi. Ada setengah-setengah jabatan memang dia semak buku log. Macam cikgu cikgu dia ada rancangan harian rancangan pengajaran harian apa entah saya pun tak ingat. Ada cikgu wajib buat. Setiap hari mereka akan log masuk apa yang mereka buat setiap hari. Itu contoh rekod mereka lah. So apa-apa hal kalau berlaku isu cikgu tak datang kelas, tiba-tiba dia tulis dia datang kelas. Tanya pula anak murid cakap datang kelas. Jadi lepaslah dia. Kalau sekadar cakap mulut je saya datang kelas tapi tak ada bukti yang kukuh. Jadi benda tu tak baguslah, tak legit. Okey, yang kedua, definisi yang kedua, markah tadi kalau ikutkan soalan definisi ni. Markah pertama yang nombor 1 tadi. Markah kedua, kalau kita tengok ayat nombor 2 ni, dia ada 2 markah kat situ. Pertama, isinya satu bentuk penulisan yang ringkas, padat tetapi jelas. Ringkas, padat tetapi jelas. Itu satu markah tu. Maksudnya penulisan ini wajib ringkas, wajib padat, wajib jelas. Tak boleh meleret-leret, tak boleh bermain tersirat, kan, bercakap secara tersirat, kan, kita pun tak apa-apa dah dia tulis dalam memo ni kan. Aku tak faham satu benda pun apa yang dia tulis, semua tersirat. Okey, tujuan saya menulis ini bukanlah bermakna untuk meminta apa-apa, sekadar memberi makluman bahawa adanya pelangi di balik awan. Allahu akbar. Siapa tulis memo macam tu kan? Tahulah awak ni orang kreatif. Adanya pelangi di balik awan. Nak apa sebenarnya? Tak jelas lah. Jadi itu bukan penulisan yang jelas. Cakap je tujuan surat ini dihantar adalah untuk pemakluman bahawa saya tidak hadir bekerja. Habis cerita. Kan? Jadi itu isi yang pertama untuk nombor 2 ni. Isi yang kedua untuk nombor 2 ni akan dapat markah yang ketiga iaitu bersifat rasmi dan peribadi. Memo ini dia macam surat rasmi. Dia bersifat rasmi. Bila maksud sifat rasmi, maksudnya benda tu ialah ayat dia rasmi. Ayat dia rasmi. Saya dah beritahu sebelum ni kan. Instead of menggunakan ayah ibu ataupun mak ayah, kita gunakan ibu bapa. Kan? Jadi itu lebih rasmi. Dan peribadi ini bukan bermaksud benda tu hak individu, tak. Peribadi ni maksudnya ia confidential, sulit. Jadi kalaulah memo itu saya tulis kepada salah seorang daripada awak, saya direct pada awak je. Kalau orang tengah tu kalau ikutkan yang tukang hantar surat pun dia tak boleh baca. Dia tak patut baca. Kalau dia baca sebenarnya dia melanggar etika. Sebabnya memo ini juga dia macam surat rasmi. Ia sangat sulit. Dan hanya orang yang menerimanya atau orang yang dinyatakan namanya sahaja, dia je yang wajib baca. Dia je yang boleh baca. Melainkan dia benarkan pihak lain membaca untuk rekod atau rujukan. Ingat jadi katakanlah satu hari nanti anda kena hantar surat rasmi ataupun kena hantar memo pada orang kan. Dah lah tak pakai sampul surat kan. Ada bagi segitu je. Tolong hantar memo ni ke bos. Awak pun pergi baca daripada awal sampai akhir. Lepas baca tu tak berhenti situ. Nyo pergi viral pula. Ni Puan Siti ni dia hantar surat ke bos dia kata dia nak berhenti kijau, nak kijau tempat lain lepas ni. Habis satu pejabat tahu dia nak berhenti kerja sebab kita viralkan. Itu sikap orang kata hilang integriti. Jadi ia bersifat peribadi. Sebab itulah memo ni hanya orang tertentu saja boleh baca dan kalau orang yang hantar tu dia tahu integriti, dia tak akan baca surat tu. Dan dia tak akan viral. Kalau dia terbaca pun dia tak akan viralkan sebab dia tahu benda tu bersifat peribadi. Okey, dah 3 markah kat situ. Markah yang keempat ialah ciri yang ketiga, definisi yang ketiga. Memo ini mempunyai ciri-ciri umum yang perlu dipatuhi ketika menulis. Itu yang setengah-setengah orang keliru. Apa beza memo dan surat rasmi? Nampak macam sama tapi nampak macam lain. Okey, surat rasmi ini ia boleh berlaku dalam organisasi dan boleh berlaku luar. Dia selalunya luar. Macam pihak kias kepada awak, kepada pelajar, pihak kias kepada kementerian. Itu kita panggil surat rasmi lah. Tapi yang berlaku dalaman. Dalaman.
Bila berlaku dalaman, ia diistilahkan sebagai memo. Ia bukan surat rasmi hakikatnya. Kalau mana-mana organisasi besar yang memang dah pergi untuk penulisan rasmi ni, dia faham. Istilah yang digunakan dalam sebuah organisasi yang kita bagi-bagi surat dalam organisasi, contohnya unit ni kepada unit tu, itu kita panggil memo. Sifat dia macam surat rasmi. Dia ada kepala surat, ada kepala, ada yang tak ada kepala. Tak ada kepala takutnya dengar bunyi. Okay, with or without letterhead kan. So ada, tapi samalah, ada tarikh, ada siapa yang hantar, ada tajuk, ada salutasi sikit, ada isi, ada numbering, ada signature, ada tanda tangan, ada nama orang yang hantar. Okay, dia sampai sama macam surat rasmi. Cuma sifat memo ni dia hanya dalam kawasan organisasi. Boleh bawa keluar ke? Memo kalau bawa keluar buat apa? Soalannya nak buat apa tu keluar? Sebab memo ni memang dalam organisasi. Contohnya nanti saya beritahu awak tujuan-tujuan dia. Okey. Dan yang kelima, markah yang kelima ialah untuk definisi yang keempat ni. Ia merupakan perintah atau arahan daripada pihak atasan yang ditujukan kepada kaki tangan bawahan. Most of the time. Okey, memo ni. Tapi ada tujuan lain juga sebenarnya. Salah satu tujuan yang selalunya kita gunakan sebagai memo ialah perintah. Jadi perintah atau arahan ini pihak kaki tangan atasan kepada kaki tangan bawahan. Lepas tu soalannya kenapa nak kena beritahu orang luar? Dia berlaku dalam kawasan organisasi sahajalah. Contohnya perintah yang menyuruh staff bekerja dari rumah. So staff sajalah yang perlu tahu. Mereka bekerja daripada rumah. Yang bukan staff tu, yang orang luar tu kita tak buka lah pada mereka. Okay? Jadi memo ni itu sifatnya. 1, 2, 3, 4 definisi, tapi ada 5 isi situ, boleh bagi 5 markah. Jadi janganlah awak mendefinisikan memo. Memo adalah penulisan rasmi. Memo macam surat rasmi. Memo dihantar kepada penerima. Awak tengok markah 5 ke awak duk cakap benda tu. Tak ada kaitan langsung dengan apa yang kita bincang dalam kelas. Okey, walaupun awak cakap tu betul, tetapi itu bukan apa yang didefinisikan. Seperti mana yang kita belajar. Okey. Jadi kita jawab berdasarkan pemahaman apa yang kita belajar ya. Tujuan memo ada 6 tujuan. Ni yang saya kata tadi, walaupun dia kata arahan tadi, sebenarnya ada tujuan-tujuan yang lain juga. Pertama, ia menyampaikan maklumat dalaman organisasi. Maklumat dalaman. Jadi kalau organisasi itu mempunyai maklumat yang perlu disampaikan kepada semua staf ataupun staf-staf yang tertentu, memo akan dikeluarkan untuk tujuan penyampaian maklumat itu. Dalam organisasi biasa kalau nanti esok-esok hari awak kerja kan, saya tak tahu anda bekerja di mana, tapi pasti anda akan bekerja di sebuah organisasi ataupun anda buka bisnes. Jangan risau bila anda buka bisnes, walaupun bisnes kecil-kecilan, biasakan diri anda mendokumentasikan sesuatu. Katakanlah saya bagi contoh saya suka tengok anak-anak muda yang buka gerai goreng pisang cheese. Anak-anak muda ramai yang buat goreng pisang cheese. Okey, anda nak hire bahasa Inggeris. Anda nak mengambil pekerja kan, nak ambil orang lain bekerja untuk anda. Anda tak ada masa, anda kena buka cawangan lain dan sebagainya. Buat dokumentasi walaupun sekadar goreng pisang cheese kan, tapi buat dokumentasi anda lantik siapa, berapa gaji dia, kerja dari pukul berapa sampai pukul berapa. Jangan cakap mulut. Okey, okeylah saya terima awak kerja. Esok mari kerja deh. Awak kerja pukul 8 sampai pukul 3 petang. Pukul 8 mana orang buka pisang cheese pukul 8. Pukul 12 sampai pukul 5 petang je. Kecik mulut belaka. Awak rasa benda tu legit oh? Okey, dah lah tidak ada hitam putih. Kalau ada hitam putih, katakanlah awak kata, okey awak cakap mulut ni, pukul 12 sampai pukul 3 petang je awak kerja. Dia tengok dia tak datang kerja pukul 2. Sampai pukul 2 baru masuk kerja lah. Masuk pukul 12 sampai pukul 2 dia tak datang. Pukul 2 baru dia masuk kerja. Awak pun ngepek ke dia. Apa ni awak tak tahu ke dulu ayat dah ke? Awak pukul 12 sampai pukul 3 kerja. Saya tak ingat. Awak boleh tak argue tentang benda tu? Saya rasa awak tak boleh argue. Awak buat gapo ke dia pun dia akan kata saya tak ingat. Tapi kalau awak bagi surat ke dia, boleh tunjuk atas muka dia. Dekat surat dah cakap awak kerja 12 sampai pukul 3, kenapa masuk pukul 2? Boleh. Waktu tu tak boleh kata gapo. Masuk mahkamah pun menang awak. Jumpa polis pun menang awak. Jadi maksud sini, biasakan diri walaupun kita buat benda kecil, kita dokumentasikan. Saya rasa sifat dokumentasi ni Allah dah ajar kita untuk kalangan orang Islam dengan penulisan
Al-Quran tu, dengan penghasilan Al-Quran tu telah terbukti bahawa Islam sendiri mengajar umatnya untuk mendokumentasi tu dari segi penghasilan Al-Quran tu. Nak beritahu kalau ikutkan, tak ada kitab pun tak apa. Tapi bila Tuhan meletakkan kitab tu sebagai sesuatu rekod dan rujukan kita berzaman-zaman menunjukkan bahawa pendokumentasian ini tak hanya untuk hari ini. Pendokumentasian itu boleh juga dirujuk 10 tahun akan datang, 100 tahun akan datang. Berapa banyak tamadun yang berjaya kerana mereka mengkaji balik dokumentasi yang ditinggalkan oleh generasi lama mereka. Okey, saya bukan nak angkat generasi negara lain, tetapi saya boleh kata pendokumentasian ini sangat-sangat hebat dalam kalangan generasi di negara China. Sebab pada zaman Maharaja China dulu, okey, mereka memang masuk meeting tu memang ada pencatat, bukan seorang. Kadang-kadang 2-3 orang yang mencatat. Lepas tu mereka dokumentasikan. Saya tak tahu, saya tengok cerita, tapi memang ada bukti dokumentasi mereka. Di Malaysia, bukti dokumentasi kita hanyalah mana buku tu? Tun Sri Lanang. Silalatus Salatin. Saya mengajar ni semester lepas. Sulalatus Salatin ini dikatakan sebagai bukti dokumentasi tentang sejarah penubuhan Malaysia. Tanah Melayu, zaman Tanah Melayu dulu dalam ni. Tetapi ada yang mengatakan ini sekadar hikayat. Ini bukan bukti sejarah, ini hikayat yang ditulis oleh Tun Sri Lanang. Okey. Jadi itulah yang sedihnya. Melayu jangan bawa sikap tak suka mendokumentasi. Sikap kita tu kita kena ubah. Ajar anak-anak kita dari kecil menulis diari. Tak nak tulis diari tak apa. Belajarlah menulis Jawi dalam bahasa dalam tu kegiatan harian tu, tulis dalam buku diari bahasa Jawi ke, nak ajar anak, ataupun tulis bahasa Melayu tu tulis sikit-sikit. Okey, hari ni saya kat sekolah, saya makan apa, saya buat apa. Saya pun mengajar anak saya sikit sebanyak untuk menulis diary. Siap beli buku lagi ke mereka. Sebab satu masa nanti mereka akan baca diary mereka. Itu nak beritahu bahawa pendokumentasian ni bukan untuk suka-suka. Ia boleh membantu kita pada masa akan datang. Okey, tamadun-tamadun kita boleh berkembang dengan adanya pendokumentasian. Jadi, sok-sok hari bila kerja ingat cakap saya. Sekecil mana pun bisnes awak, walau di mana pun anda berada, okey, diorganisasikan, awak duduk di kursi mana sekalipun, tolong ingat bahawa cuba rekod apa yang anda buat. Cuba rekod. Buat buku log sendiri, biar bos tak semak pun. Kan? Bos tak semak pun tak apa. Kita ada buku rekod kita. Tiba-tiba bos mari nak marah kita. Bos tak ada, saya buat dah ni rekod saya. Saya tulis sosok-sosok. Apa saya buat. Bos pun senyap. Ya? Jadi, memo ni begitu. Ya? Dia adalah penyampaian maklumat dalam bentuk penulisan. Okay, pengumuman sesuatu perubahan dasar organisasi. Orang yang bekerja dalam organisasi dia tahu istilah dasar. Dia mesti tahu istilah dasar. Okey. Dasar inilah sebenarnya yang membangunkan sebuah organisasi. Okey. Macam Malaysia mengamalkan dasar apa? Dasar pandang ke timur. Masih lagi ke? Okey. Ataupun sebuah organisasi itu mengamalkan dasar apa? Dasar tutup pintu daripada orang luar. Kita tak akan dengar apa orang luar cakap. Kita dengar cakap organisasi kita je. Itu dasar dia. Ataupun contoh dasar lain ialah organisasi ini dasarnya ialah semua orang wajib menggunakan bahasa Inggeris dalam organisasi. Tak boleh guna bahasa lain. Jadi semua orang yang masuk tu semua kena pandai bahasa Inggeris. Itu dasar dasar. Jadi bila nak buat perubahan, contoh syarikat yang guna bahasa Inggeris sahaja kan. Dia nak buat perubahan. Tak best lah guna bahasa Inggeris saja. Cuba tukar bahasa Arab sikit. Dasarnya ialah syarikat perlu bercakap bahasa Arab atau bahasa Inggeris sahaja di syarikat. Pakat pergi belajar bahasa Arab. Kan bagus dasar tu. Tapi tak banyaklah syarikat yang buat dasar tu. Kalau buat dasar pun sekadar dasar dokumentasi je. Okey. Duduk dalam ofis cakap bahasa Kelantan juga. Tak ke manalah dasar. Okey, jadi kalau nak berlaku sesuatu perubahan dasar ni dia besar. Kalau nak ubah dasar pun sebenarnya mengambil masa yang amat panjang untuk diubah ataupun dipinda dasar tersebut. Sebab dia bukan persetujuan seorang, bukan. Dia melibatkan lembaga, bukan lembaga muga tu. Lembaga ni macam lembaga pengarah, board, meeting board. Jadi mereka kena bincang dan sebagainya. Jadi nak umum tu kita gunakan memo.
Yang ketiga ialah untuk menjelaskan prosedur baharu tentang sesuatu perkara. Prosedur baharu, prosedur ni bahasa orang organisasi ialah SOP. Dengar ke istilah SOP kan? Standard Organizational Procedure. Itulah kalau tak salah saya pun ingat lupa. Jadi bahasanya prosedur lah, prosedur. Prosedur ni apa? Kaedah. Okay. Apa proses yang perlu dibuat? Macam SOP untuk SOP COVID ni ke apa? SOP-nya ialah pakai mask. SOP-nya ialah sanitize. SOP-nya ialah semak suhu. Itu SOP sebelum masuk sesuatu premis. Lepas tu lagi scan MySejahtera. Awak tahu tak MySejahtera ni, dia bukan scan saja. Awak boleh masuk MySejahtera tu, awak close yang bahagian check in tu, awak masuk dekat dia punya menu yang satu lagi tu, awak boleh tengok hotspot. Klik dekat hotspot tu, klik dekat tempat anda berada, dia akan beritahu sekitar radius 1 kilometer, dia akan beritahu ada tak kes COVID sekitar 1 kilometer awak. Saya selalu tengok bahagian situ sebab bagi saya kena tahu kawasan saya ni berbahaya ke tak. Kalau saya kat rumah kadang-kadang minggu ni ada cakap one case sekitar rumah saya. 1 kilometer radius, saya tak tahulah. Radius ni maksudnya kalau bulatan tu 1 kilometer. Ada waktu lain kalau saya cek dia kata tak ada, 0 case. Jadi boleh guna MySejahtera ni bagus. Lepas tu siapa-siapa yang tidak mendaftar vaksin lagi, tolong daftar vaksin. Dalam MySejahtera juga. Saya pun dah daftar. Saya tunggu masa je dia panggil saya pergi vaksin. Lambat lagi sebabnya frontliners dah habis. Sekarang ni warga emas pula lah. Warga emas pula dan ada yang pencen, tentera apa semua tu, mereka akan pergi untuk vaksin. Kita nanti, awak dengan saya ni nanti akan vaksin. So jangan takut vaksin, ni dia macam awak pergi cocok anak-anak awak kecil lah kan. Orang baby kan kena cocok tu, cocok ni, cocok tu, cocok ni. Itu sebenarnya untuk membina antibody kita. Okay, dia tak adalah kata dia memang orang kata memang adalah yang kata kesan vaksin ni kadang-kadang badan tu tak selesa lah, demam ke dan sebagainya. Tapi most of the time dia dah semak, dia dah ada ujian beberapa kali untuk tengok manusia yang berbagai ni. Okay, orang pun macam-macam yang datang untuk membantu untuk jadi orang kata eksperimen kepada vaksin. Jadi kita pakai vaksin ni bukan kata kita nak berpegang vaksin tu yang terbaik. Okay, semuanya Allah punya perancangan, Allah juga yang memberi sakit kepada kita kan. Tapi kita berusaha. Katanya vaksin ni boleh membantu tapi bukan 100%. Abang saya doktor di HUSM. Saya tanya dia vaksin macam mana. Dia kata vaksin bukan membantu 100%. Maksudnya lepas kita pakai vaksin, kita pergi orang COVID, tak kena COVID. Dok, jangan gigit pasal. Kadang-kadang pemikiran kita, saya pakai vaksin dah. Okey, COVID mai tapar salai ke apa, peluk ke apa dia. Dok, vaksin ni walaupun awak ada vaksin, tak makna awak pergi peluk orang COVID tu, dok. Masih perlu pakai mask, masih perlu jalankan SOP untuk COVID. Vaksin ni membantu antibody. Katakan kita ada interaksi tersentuh ke atau terkena COVID tu, okey, badan kita akan membina antibody tersebut untuk melawan COVID. Bukan kita gicik pasal, pergi jumpa orang COVID, ambo ada antivaksin, mai pergi. Tak ada, okey. Itu sekadar satu precaution. Kalau kita tak jaga baik-baik pun, kita masih ada peluang untuk dijangkiti COVID walaupun pakai vaksin. Jadi tolong ingat apa maksud vaksin ni, dia bukan 100%. Jadi kena pandai-pandai juga ya. Tapi ia membantu untuk mengelakkan kita kena direct terus kena tak. Mungkin kesan dia dalam 80% okey lah. Mungkin 20% je kita kena teruk. Mungkinlah, saya tak tahu itu perubatan. Cuma itu istilah vaksin. Kita pasal MySejahtera tadi. Okay, jadi MySejahtera ni tolong guna sebaik-baiknya. Okay, permohonan sesuatu perkara dalam bahagian di organisasi. Nak buat permohonan organisasi, hantarlah memo. Dia dalam organisasi. Kalau awak pelajar nak buat permohonan kepada pensyarah ataupun kias, dia kira orang luar. Awak tidak bekerja dalam organisasi, anda pelajar. Pelajar ni lebih kepada pelanggan kias. Jadi anda kena hantar surat rasmi. Tapi kalau anda kerja dalam kias, anda nak buat permohonan kepada bahagian lain atau jabatan lain, memadai dengan menghantar memo. Ini maksudnya. Surat rasmi itu lebih kepada orang luar.
dalaman ni kita hantar memo. Boleh? Faham? Okey, seterusnya tujuan yang kelima, memberi nasihat tentang membuat sesuatu keputusan. Yang ini saya kurang jelas dengan perkataan yang digunakan. Cuma saya fahamnya ialah, katakanlah kita dalam satu keputusan mesyuarat. Mungkin anda tak nampak lagi bila saya cakap ni sebab anda tak berada dalam organisasi. Tapi katakanlah anda tengok cerita drama ke kan, nampak kan aset-aset dia dalam drama ni macam mana dia kerja dalam organisasi kan. Jadi boleh bayanglah sikit sebanyak. Masuklah meeting, okey, dah buat keputusan dalam meeting. Bila tanya, okey, ada sebarang bantahan, ada sebarang bangkangan, semua senyap, tengok lantai, tengok meja, okey, angguk, pas cerah, angguk. Okey, semua setujulah maksudnya bila meeting. Tapi bila keluar meeting tu ada yang tak setuju tiba-tiba. Jadi kalau nak buat, nak memberi nasihat tentang keputusan yang dah dibuat, hantar memo lah kepada pihak berkenaan. Ini boleh dapati senario dia, anda boleh rasa senario ni walaupun tak masuk organisasi, kalau anda terlibat dalam kelab. Saya tak tahu anda terlibat atau tidak dalam kelab, persatuan, lajnah awak dalam jabatan. Cubalah terlibatkan diri dalam semua tu. Bila anda terlibat dalam organisasi persatuan, kelab, sebenarnya anda dah terdedah kepada suasana organisasi yang sebenar. Sebab tu kita menggalakkan pelajar untuk daftar kelab, persatuan, lajnah bawah jabatan sebab ia boleh membantu membina situasi tu supaya satu hari nanti bila awak masuk dalam organisasi, tak adalah terkejut sangat. Kita dah biasa sebab dalam di Kias dulu saya kelab semua saya pengerusi. Hebat tu. Masuk je organisasi orang akan pandang awak. Okay, saya setiausaha dulu. Masuk organisasi, percayalah setiap kali ada program awaklah setiausaha. Saya bendahari dulu. Tak ada orang lain. Awaklah nanti akan jadi bendahari semua. Sebab apa? Pengalaman itu memberi satu nilai tambah kepada seseorang pelajar, graduan. Bila anda tidak terlibat dengan kelab dan anda persatuan, anda tak nampak. Percayalah kata saya, anda tak nampak apa yang saya cakap. Sebab anda tidak terlibat dengan kelab dan persatuan. Jadi mereka yang tidak daftar kelab dan persatuan lagi, sila daftar. Kalau tak sempat semester ni, semester depan tu, awal-awal semester tu, dah cari bahagian untuk kelab, daftar. Kalau nak tanya saya nak promote kelab saya, boleh je. Saya Kelab Seni Sastera dan Budaya, KSSB. Kelab saya ni aktif lah juga. Wah, promote kelab nampak kan. Okey, jadi awak boleh masuk kelab saya akan bagi peluang untuk awak melaksanakan program. Saya sekadar penasihat. Yang melaksanakan program di universiti IPT ialah pelajar. Penasihat tak ada pun tak apa. Sebenarnya kelab tu hidup bukan sebab penasihat. Kelab tu hidup sebab pelajar. Tak ada pelajar dalam kelab tu hidup kelab. Penasihat ni adalah sikit peranan dia. Dia tukang orang kata tukang bunyi loceng semua lah pada pelajarnya. Mana program, buat ke tak program. Tu je kerja penasihat. Kerja penasihat yang okey, kelab tu aktif. Jadi carilah kelab yang aktif di Kias seperti kelab KSSB saya insya-Allah. Dan promote. Okey. Laporan ringkas tentang status atau apa yang sedang berlaku pada ketika itu. Kadang-kadang untuk anda melaporkan perkara yang anda dah buat ataupun status program yang dah berlaku, anda boleh menghantar memo. Contohnya bos anda kata, okey, semalam pergi bengkel kan? Okey, bengkel tu tolong hantar laporan pada saya. Anda pun buatlah satu laporan ringkas dalam bentuk memo kepada bos anda dengan lampiran-lampiran yang perlu. Jadi semua ini adalah tujuan yang hampir sama dengan tujuan penulisan surat rasmi kan. Tapi yang bezanya ia berlaku dalam. Untuk dalaman sahaja, bukan luaran. Jadi faham istilah memo ni secara khusus yang saya bincangkan hari ini. Dan juga ingat pesan saya, buat dokumentasi tak rugi. Tak rugi buat dokumentasi. Biarlah fail banyak pun dekat rak awak tu, biarlah fail banyak pun. Orang kata, asalkan semua fail tu ada bukti dokumentasi awak. Satu lagi, kalau fail tu awak dokumentasikan dengan baik, contohnya lah kan, awak buat memo kan, buat memo awak simpan. Katakanlah anda kena pindah unit orang lain masuk unit anda untuk ambil alih jawatan anda. Jadi anda tak perlu fikir banyak. Bagi je dia file tu, dia akan study. Dia study, muka dia kicau situ. Tak perlu nak kecek mulut. Dah orang kata, habis helio ya kan. Okay.
semaklah file ni. So dia akan masuk file. Tak faham apa baru dia tanya. Kan mudah Kijo, berbanding dengan anda tidak membuat dokumentasi, tak dapat benda ni payah nak jumpa. Apa tu payah mereka nak cari rekod, duk kacau awak cerah. 3 tahun dah awak tinggalkan unit pun orang duk cari awak lagi. Bukan tak jumpa rekod. Kan? Jadi susah sekarang tak apa. Soal awak akan senang. Okey? Itu ceritanya tentang tujuan penulisan memo. Ciri-ciri memo. Soalan-soalan macam ni memang sedap ditanya dalam final exam. Ciri memo yang pertama ringkas. Itu memang sifat penulisan bukan kreatif. Ringkas. Penulisan rasmi semua ringkas. Tak ada penulisan rasmi yang melirik-lirik, tak ada. Kalau melirik-lirik tu baik buat penulisan tidak rasmi. Melirik-lirik ni. Baik awak buat novel, awak buat cerpen. Kalau nak tidak rasmi. Kalau nak rasmi, ringkas sahaja pun sudah memadai. Perlu ditulis dengan ringkas tapi formatnya harus dipatuhi dan ditulis dengan lengkap. Ringkas, istilah ringkas bukan singkat. Nanti ada yang tulis memo nanti dengan singkatan. YANG dia tulis YG. Macam budak WeChat kan, budak WeChat minat betul dengan singkatan kan. Saya terkejut selamat hari raya, Mat Ria. Selamat hari raya jadi Mat Ria. Saya pun tak faham sebenarnya apa yang dia tulis tu, tapi budak sekarang ni dia suka cepat, semua singkat. Tu jadi masalah bila menulis kemahiran menulis ni. Sampaikan ada cerpen awak yang awak hantar kat saya tu ada yang guna singkatan. Saya baca pun Allah, janganlah guna singkatan untuk assignment. Assignment awak, tugasan awak tu kena guna perkataan penuh. Singkatan-singkatan ni kita tak guna untuk penghantaran assignment. Ingat sikit. Ringkas bukan bererti singkat. Ringkas maksudnya ayat tidak melirik. Ringkas maksudnya ayat yang padat. Itu maksud ringkas. Okay. Format harus dipatuhi dan tulis dengan lengkap. Yang kedua, ia perlu mementingkan isi. Isi penting jangan sebab ia ringkas jadi isi awak tak jelas. Kalau awak faham maksud, bila ringkas cakap pasal benda tu je. Kalau memo tu memberi arahan semua staf bekerja dari rumah, cakap pasal tu je. Khalas, itu isinya. Jadi ringkas dan juga isi itu tepat, jelas. Untuk tujuan apa? Makluman, permintaan, cadangan atau arahan. Dia ada tujuan-tujuan dia. Tajuk tu dah memberitahu bahawa ianya makluman, bahawa ianya permintaan, ianya cadangan atau arahan. Tajuk tu penting ya. Yang keempat ialah ia berbentuk borang atau berbentuk terbuka. Nanti saya akan share pada awak mana satu bentuk borang, mana satu bentuk terbuka dalam kuliah yang seterusnya bila kita masuk tentang perbincangan format. Okey. Yang kelima, penggunaan memo hanya dalam organisasi yang sama. Kias-kias lah. Walaupun kias ni setengah duduk dekat sini, setengah duduk dekat bangunan sana, setengah duduk kat bangunan sana, bukan bererti lain-lain dia masuk organisasi yang sama. Jadi memo ni boleh bergerak dalam organisasi yang sama walaupun tempat dia berlainan. Tetapi kalaulah kias nak hantar ke UM ataupun YIK, dia kena guna surat rasmi lah, tak boleh memo dah waktu tu. Okay? Jadi cuba bezakan supaya lebih faham. Cuma dari segi keseragaman, tidak ada format khusus untuk memo ni. Maksudnya tidak ada khusus ni, dia macam surat rasmi. Dia format wajib dia ada, tapi format yang khusus tak ada. Wajib maksudnya kena ada nama penghantar, alamat penghantar, tarikh, alamat penerima, salutasi, tajuk, isi, tanda tangan. Itu format yang wajib. Tapi bukan format khusus. Format khusus ni ialah ia bergantung kepada keseragaman yang diputuskan oleh pihak organisasi. Amalannya macam mana? Sama macam surat rasmi. Ia jawapannya ialah amalan organisasi. Jadi saya rasa sebuah organisasi yang sangat mementingkan pendokumentasian memo ni, memang mereka akan bagi unit-unit ni kertas memo dia lain-lain. Unit ni kertas dia warna hijau, unit ni kertas dia warna kuning, unit ni kertas dia warna pink. Contoh. Jadi mereka dapat kertas, kulit kertas hijau daripada unit ni. Dia dapat tahu dah ni memo dia pasal apa. Walau bagaimanapun lazimnya organisasi banyak menggunakan kertas yang berwarna putih.
Sebab bila print tu nampak jelas. Kalau guna memo atas kertas yang berwarna, ada nampak jelas, ada yang langsung tidak jelas. Okey, jadi ini keseragaman. Kalau keluar soalan esei, ni sedap ni ciri-ciri memo dalam esei ni. Kan? Ingatlah apa yang dibincangkan pada hari ini. Dan yang terakhir ialah jenis-jenis memo. Rasmi dan tidak rasmi. Okay, saya nak membetulkan paradigma awak. Mungkin ada yang tersalah melihat penulisan. Penulisan yang kita belajar ialah penulisan kreatif dan penulisan bukan kreatif. Penulisan kreatif kita belajar apa? Pantun, sajak, cerpen, gurindam, seloka. Dan apa lagi? Syair satu lagi. Itu penulisan kreatif. Di mana ayat awak boleh melirik-lirik, boleh tersirat, boleh ada metafora lah, analogi lah, hyperbola dan sebagainya. Boleh ikut nak buat. Lebih cantik bahasa tu jika anda menggunakan ayat tersirat yang difahami. Bukan ayat tersirat yang awak seorang je faham. Dia kena difahami lah. Okay? Itu penulisan kreatif. Penulisan bukan kreatif ialah sama ada rasmi atau tidak rasmi. Jangan kata penulisan bukan kreatif ni semua penulisan rasmi. Tak. Ada penulisan bukan kreatif yang rasmi. Ada yang tidak rasmi. Apa yang membezakan rasmi dan tidak rasmi? Yang membezakan bukan format. Yang membezakan ialah ayatnya. Ayat yang ini rasmi, ayat yang ini tak rasmi. Contoh, teks pengacaraan majlis. Untuk teks pengacaraan majlis yang rasmi, ayat dia semua rasmi. Hadirin dan hadirat sekalian, majlis diteruskan dengan penyampaian hadiah oleh yang berbahagia, Datuk Abu Bakar bin Siddiq, kepada para pemenang sayembara penulisan puisi. Okay, itu ayat rasmi. Nada pun rasmi. Ayat yang tak rasmi untuk teks pengacaraan majlis pun ada. Contohnya untuk majlis santai. Majlis award lah. Award ke anugerah meletup. Anugerah apa lagi, top 10 apa lagi tu. Itu santai. Santai. Dia lebih pada anugerah hiburan ataupun majlis yang memang tidak perlu kepada rasmi. Jadi dia buat teks dia pun ada. Okay. Cuma ayatnya tidak rasmi. Itu yang kita kena faham. Jadi kita dalam kelas ni untuk penulisan bukan kreatif, kita fokus kepada rasmi. Kita tak fokus kepada tidak rasmi. Sebabnya saya nak fokus kepada rasmi supaya anda tahu bahasa Melayu tu lebih baik. Sebab tidak rasmi ni boleh guna selangar, boleh guna dialek, boleh guna logat kalau nak ikutkan tidak rasmi ni. Tapi rasmi ni anda kena betul-betul guna bahasa Melayu. Bila anda menggunakan bahasa Melayu yang baik, sebenarnya anda belajar cara nak eja bahasa Melayu dengan baik. Saya minta maaf lah, ada satu peristiwa pernah berlaku pada saya. Ada seorang sahabat, dia orang Kelantan lah, orang Kelantan sungguh, pure orang Kelantan lah. Dia cakap dengan saya, dia nak cuba cakap luar dengan saya. Sebab dulu dia kenal saya baru pindah ke Kelantan kan. Jadi dia pun cakap, apa saya tak ingat lah, tapi dia ada something, dia tengah sakit pinggang lah, dia cakap, Gana, saya tanya, dia pun ni tengah sakit pinggan. Saya, sakit pinggan? Saya tengok mana pinggannya? Sakit pinggan, dia kata, dia tunjuk kat pinggang ni, tu bukan pinggang ke? Pinggir, dia kata pinggir tu pinggang lah. Saya kata kalau ikut bahasa tersuratnya pinggang. Oh, bukan pinggan dia kata. Saya pun rasa selok dengan dia. Bukan pinggan, pinggan ni untuk makan nasi. Kita tahu pinggir lah. Kita ingat pinggir tu eja dia pinggan. Sebabnya ikan tu ikan. Betul deh. Ikan tu ikan. Apa pinggir jadi pinggang? Saya pun macam, tak apalah. Saya orang luar jadi saya pun menerima seadanya. Itu nak beritahu bahawa kita, kadang-kadang kita salah tafsir kan bahasa Melayu ni sebab kita dah biasa dengan bahasa dialek kita. Tak salah dia punya argument tu. Sebab bagi dia ikan tu ikan. N sahaja. Jadi kalaulah pinggir tu, N lah juga. Apa tambah G belakang? Betul dah hujah dia tu. Saya pun tak boleh jawab. Saya kata wallahualam. Yang saya tahu itu adalah pinggan. Bukan pinggan, pinggang. Okay, pinggan ni untuk makan nasi. Okay, itulah ceritanya rasmi dan tidak rasmi. Jadi bila anda belajar penulisan rasmi, sebenarnya anda dilatih untuk kenal bahasa standard bahasa Melayu. Ejaan anda kena betul. Tak boleh main-main untuk ejaan bila rasmi. Jadi bila dah power rasmi, untuk tidak rasmi itu jadi kacangnya.
Percayalah kata saya. Sebab itulah kita fokus rasmi supaya bila tidak rasmi, benda tu jadi benda senanglah untuk anda buat. Okey, jadi fahamlah sekarang ya apa yang kita belajar. Jadi untuk memo ni ada yang rasmi, ada yang tidak rasmi. Boleh tengok contoh-contoh kat situ. Untuk rasmi, urusan rasmi lah. Contohnya macam urusan pelantikan, urusan panggilan mesyuarat, urusan panggilan kursus, ya, urusan arahan dan sebagainya. Tidak rasmi ni ia lebih kepada penyataan tak rasmi antara teman, saudara dalam organisasi yang sama. Contohnya lah. Contohnya kawan saya tu, dia baru saja melahirkan anak. Jadi untuk bersifat tidak rasmi tu saya nak juga bagi memo ke dia tu, nak ucap tahniah daripada unit saya, nak ucap tahniah kepada orang berkenaan, saya hantar memo, okey, tahniah di atas kelahiran anak puan. Okey, jadi boleh je benda tu boleh buat. Tapi ia bersifat tidak rasmi sebab ia lebih kepada sifat peribadi orang itu. Okey, jadi ini adalah sikit sebanyak. Okey, saya tak buat lagi nota yang seterusnya. Nota seterusnya dalam PowerPoint yang seterusnya. Okey, stop share. Saya nak cakap sikit tentang apa yang anda dah sertai pada hari Sabtu yang lepas. Saya bawa anda secara online. Ada yang datang, ada yang tak datang. Okey, tak datang memang nak kena. Okey, CJ ada dah dengan saya. Kejap. Saya buat kalut juga saya buat kalut dengan penganjur. Okey, saya buat kalut dengan penganjur. Saya cakap kat penganjur, CJ mana? CJ mana?